Salam sejahtera, saya Jessica Mayan Anak Jandin bernomor metrik BE191100511 ingin memaparkan slide animasi berkenaan dengan penilaian impak sosial proyek pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan, Sarawak. Ini merupakan 4 agenda bagi proyek ini, di mana yang pertama adalah memaparkan bahagian pengenalan SIA yang merangkumi tujuan atau faedah SIA dan juga kategori proyek. Untuk bahagian yang kedua, iaitu kaedah penglibatan awam dalam menjayakan proyek pembinaan kilang kelapa sawit ini adalah dengan menggunakan kaedah borang soal sidik dan juga tinjauan lapangan. Untuk bahagian yang ketiga adalah proses yang dijalankan dalam penyelidikan SIA, yaitu proses screening, scoping, dan juga jangkaan impak. Bahagian yang keempat adalah merujuk kepada urutan di dalam projek akhir penilaian impak sosial pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan, Sarawak, di mana terdapat bahagian pengenalan, sorotan, metodologi, dapatan, dan analisis kajian. Ini merupakan pengenalan kepada SIA, yaitu SIA ini membantu proses membuat keputusan yang berkesan dalam mengatur dan menguruskan isu-isu sosial yang bakal wujud atau terbina daripada projek penilaian impak pembinaan kilang kelapa sawit ini. Seterusnya, untuk faedah atau tujuan SIA ini adalah SIA ini memberikan kesan yang pelbagai kepada pihak kerajaan, komuniti, dan juga swasta, di mana kalau untuk kerajaan adalah agar dapat melaksanakan dasar inklusif, kerajaan kepada semua penduduk di kawasan Pakan dapat menikmati hasil daripada projek yang bakal dibina. Seterusnya, untuk komuniti pula, di mana ia dapat meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup dengan membuat jangkaan kepada impak yang bakal dihadapi agar tidak meninggalkan kesan yang tidak baik kepada komuniti. Untuk swasta pula adalah dapat melaksanakan projek dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Projek pembinaan kilang kelapa sawit ini merupakan projek yang terangkum dalam kategori SIA yang ketiga, di mana ia meliputi projek-projek yang akan ditentukan oleh Pelan Malaysia atau negeri atau pihak berkuasa tempatan PBT melalui rundingan di peringkat negeri dan boleh dikemas kini dari semasa ke semasa. Untuk bahagian kaedah penglibatan awam, iaitu dengan menggunakan borang soal selidik, iaitu sebanyak 55 set sekaligus terangkum 55 orang responden. Yang kedua adalah menggunakan tinjauan lapangan di mana penyelidik sendiri melihat atau meninjau keadaan di lokasi kajian. Ini merupakan proses-proses dalam SIA. Untuk proses screening, merujuk kepada sebuah proses yang dijalankan dalam melaksanakan proses kutipan data untuk membuat projek akhir, di mana proses screening ini bertujuan untuk menentukan sama ada laporan SIA adalah perlu untuk dihasilkan dan disediakan bagi sesuatu projek pembangunan. Proses ini juga bertujuan untuk menentukan kategori-kategori dalam SIA. Bagi proses scoping pula, merujuk kepada sebuah proses awalan yang dijalankan bertujuan untuk mengumpul atau kaedah dalam menentukan bidang isu kajian yang hendak ditangani. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti secara awalan berkenaan dengan bidang isu yang perlu ditangani berkaitan dengan projek pembangunan. Seterusnya, scoping ini juga bertujuan untuk mengenal pasti kepentingan yang utama sebelum menguruskan laporan SIA, dan yang ketiga adalah bertujuan untuk mengenal pasti metodologi kajian dan kajian selidik yang bersesuaian yang digunakan dalam pelaksanaan projek pembangunan. Selain itu, untuk jangkaan impak adalah dimaksudkan bahagian daripada jumlah hasil yang berlaku akibat daripada aktiviti organisasi. Di atas dan di luar itu akan berlaku juga kerana penggunaan konsep impak ini digunakan untuk membezakan dari aspek output dan outcome. Jangkaan impak adalah termasuk kesan yang dijangka bakal berlaku atau tidak dijangka sama ada ia tertumpu kepada kesan positif dan juga kesan negatif dengan meliputi kedua-dua kesan jangka masa panjang dan pendek. Dalam jangkaan impak ini juga mempunyai 3 peringkat penting dalam membuat sesuatu kajian SIA, iaitu mengenal pasti impak, membuat jangkaan impak, dan juga menilai impak. Ini merupakan bahagian pengenalan kepada projek akhir projek pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan, Sarawak, berkait dengan isu permintaan kelapa sawit yang tinggi bersama dengan tawaran harga kelapa sawit yang meningkat secara drastik dari tahun ini, yaitu dari harga RM500 per tan kepada harga RM1.000 per tan. Keadaan ini mengundang kepada kegiatan perindustrian industri kelapa sawit ini untuk lebih bergiat aktif dalam proses pemprosesan dengan menubuhkan sebuah kilang di kawasan pedalaman Pakan, Sarawak. Kajian ini juga dijalankan berpandukan kepada 3 objektif kajian, yaitu mengenal pasti faktor-faktor pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan. Yang kedua adalah meneliti kesan positif dan negatif projek pembinaan kilang kelapa sawit terhadap penduduk dan alam sekitar di kawasan Pakan. Dan yang ketiga adalah mencadangkan langkah-langkah pengurusan lestari terhadap projek pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan, Sarawak. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pengkaji telah menilai persepsi-persepsi penduduk mengenai cadangan projek pembangunan. Ini merupakan 3 daripada 7 sorotan literatur yang digunakan dalam kertas kerja projek akhir, di mana bagi sorotan yang disorot yang pertama adalah menurut Saiful Bahri 2013, dalam kajian beliau menyatakan bahawa industri ini penting untuk tujuan agihan pendapatan dan kemiskinan isi rumah petani kelapa sawit, jalur sumber ekonomi, dan juga kestabilan sosioekonomi penduduk.
Seterusnya, sorotan yang kedua adalah menurut Abdul Aziz 1970, beliau mengatakan bahwa industri kelapa sawit ini merupakan industri yang berskala besar dan mampu memberikan impak yang positif terhadap ekonomi negara. Akhir sekali adalah sorotan yang ketiga, yaitu menurut Rosmiza 2012, dalam kajian beliau menyatakan tentang keadaan kemapanan persekitaran klaster perindustrian minyak sawit, yaitu menunjukkan tahap persekitaran yang baik serta mengamalkan pertanian yang mesra alam. Ini merupakan pecahan dalam metodologi kajian, di mana lokasi kajian adalah bertempat di kawasan Pakan Sarawak. Seterusnya, bagi kaedah kutipan data ada 3, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menilai persepsi penduduk mengenai cadangan proyek pembangunan yang hendak dibina. Seterusnya adalah kaedah kajian dengan mengedarkan borang soal selidik sebanyak 55 set dengan menggunakan Google Form. Dan yang ketiga adalah menggunakan teknik analisis deskriptif, di mana data digambarkan ke dalam bentuk angka dan diterjemahkan di dalam bentuk graf menggunakan Microsoft Excel. Ini merupakan graf bagi dapatan kajian yang pertama, yaitu objektif 1, merujuk kepada faktor-faktor pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan Sarawak. Terdapat 5 faktor yang dicadangkan, yaitu yang pertama adalah untuk kemajuan kawasan setempat, kedua adalah untuk memperluaskan saiz pasaran industri kelapa sawit di Pakan Sarawak, ketiga adalah kerana di Pakan mempunyai kawasan tanah lapangan luas, dan yang keempat adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan, dan yang kelima adalah kerana di Pakan tidak mempunyai kilang pemprosesan buah kelapa sawit. Persepsi responden adalah diukur dengan menggunakan skala Likert, yaitu terdapat 5 tahap dalam skala Likert, yaitu yang berwarna merah adalah sangat setuju, warna kuning adalah setuju, warna hijau adalah sederhana setuju, warna marun adalah tidak setuju, dan yang berwarna hitam adalah sangat tidak setuju. Jelas menunjukkan di bahagian faktor yang pertama, yaitu terdapat 91 daripada 100%. Persepsi responden adalah sangat bersetuju dengan faktor pertama, pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan. Begitu juga dengan faktor-faktor yang selanjutnya, di mana terdapat 55% untuk faktor yang kedua, 50% sangat setuju dan 36% adalah setuju. Untuk yang ketiga adalah 55% sangat setuju dan 36% adalah setuju. Untuk faktor yang keempat adalah 73% sangat setuju dan 7% adalah setuju. Untuk faktor yang terakhir adalah 73% sangat setuju dan 27% adalah setuju. Jelas menunjukkan di dalam graf ini terdapat tiga faktor yang paling dominan kepada pembinaan kilang kelapa sawit, yaitu kemajuan kawasan setempat, mewujudkan peluang pekerjaan, dan juga kerana di Pakan tidak mempunyai kilang pemprosesan buah kelapa sawit. Seterusnya, ini merupakan graf bagi dapatan kajian yang kedua, yaitu objektif 2 yang merujuk kepada menilai impak positif dan negatif projek pembinaan kilang kelapa sawit terhadap penduduk dan persekitaran di Pakan Sarawak. Terdapat 3 kesan positif dan 2 kesan negatif. Kesan positif adalah merujuk kepada manusia dan kesan negatif adalah merujuk kepada persekitaran. Bagi kesan positif yang pertama, yaitu mengurangkan jurang pendapatan penduduk di pedalaman Pakan dengan penduduk di kawasan bandar, jelas terdapat 51% adalah sangat setuju, 27% adalah setuju, dan 22% adalah sederhana setuju. Bagi kesan positif yang kedua adalah untuk membasmi kemiskinan komuniti di Pakan Sarawak, di mana terdapat 36% adalah sangat setuju, 36% lagi adalah setuju, dan 18% adalah sederhana setuju. Bagi 10% yang tidak setuju adalah mungkin disebabkan oleh daya kefahaman yang kurang terhadap kepentingan projek yang bakal dibina terhadap berbagai aspek. Bagi kesan positif yang ketiga, yaitu meningkatkan taraf hidup penduduk, terdapat 82% daripada 100% penduduk adalah sangat bersetuju dengan jangkaan kesan ini. Selain daripada itu, terdapat juga kesan negatif yang dijangka bakal berlaku kepada persekitaran, yaitu dapat meningkatkan suhu persekitaran, menyebabkan persekitaran menjadi panas, di mana terdapat 45% adalah sangat setuju dan 36% adalah setuju, di mana terdapat 19% adalah sederhana setuju atas sebab-sebab tertentu seperti kekurangan kefahaman dan juga pendidikan. Kesan yang akhir sekali adalah meningkatkan pencemaran air. Jangkaan impak ini telah memaparkan 45% sangat setuju dan 45% lagi adalah setuju dengan kenyataan ini. Ini merupakan graf bagi dapatan kajian yang ketiga, yaitu objektif 3 yang merujuk kepada langkah-langkah mengurangkan impak sosial terhadap penduduk dan persekitaran di Pakan Sarawak. Terdapat 5 langkah yang dicadangkan, di mana yang pertama yaitu mengadakan kempen mencintai alam sekitar, telah mempamerkan persepsi penduduk, yaitu hanya 18% yang sangat setuju, 37% adalah setuju, dan 45% adalah sederhana setuju. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh inisiatif kerajaan ini adalah kerana kurang memberikan pengaruh kepada minda masyarakat pada masa kini, menyebabkan mereka kurang menyokong kepada langkah penggunaan kempen ini. Seterusnya, langkah yang kedua adalah mengadakan Research and Development (R&D) untuk menguruskan sisa pekerja, telah memaparkan persepsi penduduk sebanyak 51% sangat setuju, 36% adalah setuju, dan 13% adalah sederhana setuju. Bagi cadangan langkah yang ketiga adalah dengan menguatkuasakan undang-undang
dengan langkah penguatkuasaan yang lebih ketat, di mana memaparkan sebanyak 55% adalah sangat setuju, 27% adalah setuju, dan 18% adalah sederhana setuju. Jadi di sini jelas memperlihatkan bahawa penduduk berharap kepada penguatkuasaan undang-undang agar pemilik projek menjalankan pembinaan dengan berpandukan penilaian impak sosial terhadap projek pembinaan. Bagi cadangan langkah yang keempat adalah dikehendaki pihak bertanggungjawab memproses sisa toksik sebelum disalurkan ke dalam sungai, di mana terdapat 47% adalah sangat setuju dan 49% adalah setuju dengan cadangan langkah berkenaan. Akhir sekali adalah langkah kepada peralihan teknologi industri yang lebih mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Terdapat 45% adalah sangat setuju, 45% lagi adalah bersetuju, dan 10% yang sederhana setuju mungkin daripada golongan yang sudah berumur yang kurang mempunyai daya kefahaman terhadap peralihan teknologi yang lebih mesra alam. Kesimpulannya, di dalam kajian ini telah menjelaskan berkenaan dengan jangkaan awal di mana data telah dikutip, iaitu data persepsi penduduk di kawasan daerah Pakan Sarawak berkenaan dengan cadangan projek pembinaan kilang kelapa sawit di Pakan. Menerusi persepsi atau pandangan penduduk jelas memperlihatkan bahawa hampir 90% daripada penduduk adalah berada pada tahap bersetuju dengan cadangan projek pembinaan kilang kelapa sawit di daerah ini berdasarkan cadangan sebab musabab berkaitan yang telah disenaraikan oleh pengkaji di dalam borang soal selidik. Ini menunjukkan beberapa rujukan yang digunakan. Itu sahaja, sekian, terima kasih.